Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kasih pada Al-Fadhil Imam, pengurusi ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, di dalam bulan Rejab yang termasuk dalam bulan-bulan haram, bulan Rejab salah satu daripada bulan yang kita panggil sebagai bulan-bulan haram. Bulan haram ni ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1 dalam Islam. Dan satu bulan yang jauh sikit, nama dia adalah bulan Rejab. Keempat-empat bulan ni ada nilai yang besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil sebagai bulan haram. Kata Imam Baihaqi dalam kitab dia, wa baqiyat hurmatu syahrul hurum fi tad'ifil ujuri wal auzar. Bermula bulan-bulan haram itu mulia kerana Allah akan meningkatkan 2 kali ganda pahala kebaikan yang dibuat pada bulan-bulan tersebut. Demikian juga 2 kali ganda apabila orang buat dosa dan kesilapan. Jadi mai kuliah, mai ceramah di bulan Rejab lebih banyak di bulan-bulan haram lebih banyak pada bulan yang lain. Semayang fardu, semayang sunat, tasbih, zikir di dalam bulan Rejab lebih banyak pahala daripada bulan-bulan selain daripada bulan haram yang 4 tadi tu, tak termasuk daripada Ramadan yang lebih tinggi darjah dia. Termasuk semualah nama kata baik, zikir, tolong orang ke apa ke, beroleh kebajikan. Sama juga. Tunggu ustaz mai ceramah tak mai bulan lain pahala juga. Bulan ni pahala lebih. Kalau maki ustaz mai lambat, contoh lah. Dia ni tak mai lagi ni, contoh. Bulan ni pahala Allah bagi banyak-banyak. Dan bulan ni juga tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ada satu peristiwa yang saban tahun kita ulang, nama dia adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni dia adalah benda yang khariqul adah, benda yang di luar daripada kemampuan logik akal manusia. Dia bukan benda yang biasa, dia termasuk dalam mukjizat. Mukjizat dalam bahasa Arab maknanya apa? Asal daripada ajzun. Kan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzun tu maksudnya adalah lemah. Mukjizat ni maknanya apa? Apabila para anbiya alaihi salatu wassalam menunjukkan atau menzahirkan sesuatu mukjizat yang Allah beri kat mereka ni, para anbiya ni, maka orang yang berhadapan dengan benda tu akan lemah. Maknanya tak ada hujah. Dari segi bahasa tak boleh lawan, dari segi ilmu tak boleh lawan, dari segi logik tak boleh lawan. Semua benda, semua versi tak boleh nak berhadapan kerana lemahnya orang tu apabila berhadapan dengan peristiwa tu atau dengan benda tu lah.
Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Nuh alaihissalam selamat daripada banjirnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dengan keupayaan melembutkan besinya, bercakap dengan binatang, burung dan sebagainya. Semua tu benda-benda yang manusia tak boleh buat, di luar daripada kemampuan manusia. Termasuk juga Isra' dan Mi'raj, salah satu daripada mukjizat baginda Nabi SAW, yang mana yang berlaku ni di luar daripada kemampuan akal logik manusia fikir. Kerana semua perjalanan tu berlaku dalam masa yang sangat ringkas dan padat, dan Allah Ta'ala sebut dalam lailan. Diletakkan sebagai nakirah umum di situ, menunjukkan bahawa masa itu bukan sepenuh-penuh malam, tetapi sebahagian daripada malam sahaja. Sebahagian daripada malam, kesemuanya, kerana masa ni dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni dia milik Allah. Saya beritahu kat tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi ni, mereka masuk dalam gua, mereka tidur dalam gua tu dalam tempoh yang lama. Ni cek depan ni, cek nama apa? Ni baju biru ni. Kamulah, nama apa? Kamulah. I'm talking to you. Syaril. Syaril tahu tak Ashabul Kahfi? Tak tahu, tak kenal. Dia tu belah dah. Macam dia duduk belakang dia boleh selamat. Baju koko tu. Tepi-tepi sikit dia nak jawab. Tepi-tepi bagi muka dia jadi glamour, jadi live malam ni. Cek nama apa? Lari pergi mana? Duk setui je. Orang boleh cari kat rumah. Nama apa? Hakim. Akif. Tahu tak Ashabul Kahfi tidur berapa lama? Tak tahu lah. Kamu tahu tak kamu tidur berapa lama? Kamu sendiri kamu tahu apa tidur lama? Tahu. 309 tahun. Masa dia lari, masuk dalam gua dan duduk dalam gua tu, 309 tahun, yang luar biasa dan hebatnya, di luar gua, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, di luar gua, waktu berdetik, bergerak. Tetapi detikkan waktu yang sama dikunci oleh Allah di dalam gua. Menyebabkan mereka ni, kulit mereka 309 tahun tak bergerak, tak tua, kening, rambut, badan, lapar, usus, pergerakan badan manusia tu dikunci. Maknanya apa saja benda yang berlaku di dalam tu dipauskan oleh Allah, di luar tu digerakkan masa, sehingga khalifah, tukar, raja, macam-macam dah tukar kat luar ni, tapi dalam tu seolah-olah siapa pun tak nampak. Projek pun tak lalu, projek perumahan tahun tu macam orang tak tahu apa benda di situ. Kerana masa tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tempoh dia akan rasa dalam kubur, kalau dia baik, dia macam semayang 2 rakaat sahaja. Walaupun hang mati 4 jam lagi nak kiamat, atau hang mati dalam keadaan yang pendek masa dekat dengan kiamat, tapi hang orang tak baik, hang akan rasa tempoh azab kubur yang sangat lama. Perasaan, masa semua ni atas dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang jaga. Maknanya apa dia? Perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah dia termasuk dalam salah satu daripada mukjizat, kerana yang menjalankan baginda Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah yang jalankan, makna tak ada sesuatu yang kita boleh persoal pada dia. Dia balik kepada nombor satu pada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhana man khazainuhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang seluruh khazanahnya terkumpul di antara 2 sahaja huruf, kaf dan nun. Apa dia? Kun fayakun. Bila Allah kata jadi, benda tu akan jadi. Kerana Allah Ta'ala ni tak memerlukan kepada sesiapa pun nak tanya apa-apa pada dia. Melainkan manusia kena tanya. Baik, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan,
saya akan ringkas dan ambil beberapa poin-poin penting yang boleh kita ambil sebagai ibrah dan pengajaran untuk kita pada malam ni. Yang pertama, sebelum baginda Nabi SAW nak pi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril alaihissalam datang, buka pintu dan bagi tahu kita akan berjalan. Dan proses yang pertama yang berlaku pada Nabi SAW adalah pembedahan dada, cuci dan sucikan hati Nabi SAW. Kata para ulama ketika mensyarahkan hadis Isra' dan Mi'raj, keikhlasan hati yang bersih, kalau kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita tu kena bersih. Tuan-tuan, ramai di kalangan masyarakat kita hari ini yang dia ada masalah hati yang sangat besar. Dia tak boleh orang cantik pada dia, dia tak boleh orang kaya pada dia, dia tak boleh orang bahagia daripada dia tak boleh orang seronok daripada dia. Maka dia rasa ada kekurangan dalam diri dia tak suka, dia benci, dia sihir. Orang-orang yang ada perasaan macam ni di dalam hati dia, maknanya orang ni dia ada halangan-halangan nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hari ni, kalau kita tengok kawan kita buka perniagaan, kita seronok, kita doakan bagi dia boleh berjaya berniaga dia. Kalau kawan kita baru kahwin, kita doa kat dia supaya perkahwinannya tu akan kekal dalam kebahagiaan. Kalau kawan kita buat benda yang baik, kita tumpang seronok. Tetapi, kalaulah kita tengok orang kahwin ke, orang buka kedai, orang maju dalam perniagaan, isteri dia naik pangkat, suami dia naik pangkat, atau dalam bahagian dunia apa saja dia dapat, kita ada perasaan yang kita tak suka kat dia, maka hati kita ni ada masalah. Keikhlasan dalam hati kita tu boleh dipersoal balik. Maka ini benda pertama yang kita kena buang dan kita kena sucikan daripada hati kita. Semoga perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perjalanan tu dia akan cantik dan bersih. Bukan kata institusi lain. Kadang-kadang kita buat masjid pun orang jadi tu. Ahli jawatan kuasa masjid buat program, ahli jawatan kuasa masjid buat ceramah, ahli jawatan kuasa masjid buat sesuatu pengimarahan untuk masjid. Tetapi ada di kalangan orang dalam grup WhatsApp, taman ke, kampung ke, kawan-kawan ke, akan WhatsApp dalam tu dia akan cerita apa dia? Dia akan cari keburukan, dia akan cari kesilapan. Dia akan tengok tang mana yang dia nak cari pasal dengan orang, dia akan cuba cari pasal. Padahal benda tu dia tak buat pun. Kadang dia main masjid pun tak. Tetapi dia suka supaya kalau program tu tak jadi ke atau benda sajalah menyusahkan orang. Ada tak benda yang masyarakat? Ada. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kena bersihkan hati kita daripada benda-benda yang lain. Saya kadang-kadang tuan-tuan pergi ceramah. Bila pergi ceramah ni, ahli jawatan kuasa pun kadang-kadang dia ramai abang. Ke masjid ni lah, masjid lain. Dia kata, Ustaz, malam ni Ustaz sampai. Ustaz kena taruh betul-betul dekat jemaah, bukan dekat jemaah. Dia kata kat orang kampung. Sebab orang kampung ni ada tak mau main sembahyang lah. Malam ni kira Ustaz taruh betul-betul memang dia kata. Saya pun kata, tak apa lah dia. Salahnya kita apa dia? Bila kita buat sesuatu benda yang baik, ceramah ke apa ke, kita kena ingat apa? Malam ni, biar aku yang kena teruk kali. Bukan orang lain. Sebab yang nak jadi baik ni aku. Aku tak mau orang lain jadi bagus. Orang lain jadi elok. Tapi dalam masa yang sama, aku jadi tak elok. Bukan masjid ni lah. Setengah masjid. Kadang-kadang orang buat ceramah. Ahli jawatan kuasa dia main. Tolak meja. Buka semua-semua meja semua. Lepas tu dia hilang. Tak tahu pergi mana. Pergi mana? Masuk dalam pejabat. Bancur kopi larat dengan kopi janda. Cicah biskut Jacob. Lagi isyak dia main. Okay Ustaz semua okay ya? Saya buat ya? Okay boleh azan ya? Dia pun komat tu, dia pun azan gitu. Apa benda pun dia tak tahu. Bagus ya aku ni? Tak okay. Kita main. Sebab tu kita nak tahu cari benda yang salah. Kadang kita main, bila kita rasa ceramah ke program-program agama ni
kita rasa bukan untuk kita, untuk orang lain. Jadi bila kita kena tegur, kita rasa macam, ush, tak betul ni. Jadi kita jadi marah. Ada sekali saya pergi ceramah tu, lebih awal. Pakcik tu duk azan. Sunnahnya azan, tuan-tuan. Tangan ni, buh dalam telinga, bila kita tutup, suara kita akan jadi kedap macam studio. Kita tak dengar apa benda. Jadi suara kita akan jadi kuat. Semata-mata suara, dia tak ada gangguan yang lain. Letak tangan dalam telinga. Kalau kita buat macam ni, boleh juga. Tapi masuklah juga dalam tu. Kalau kita buat macam ni, depan sikit ni, tak tahulah. Kalau mungkin macam ni, mungkin dia sakit gigi, masa tu klinik kesihatan tak buka. Kalau dia depan sikit, tak tahu. Macam nak jadi typing dah apa semua. Sunnahnya apa? Letak dekat mana? Letak kat telinga. Bila saya sampai masjid, tengok Pak Haji tu duduk azan. Saya pun dalam ceramah tu, dalam duk cakap tu, teringat cakap lah pasal pakcik tu. Kata apa kat dia? Tak kata lah pakcik tu. Saya kata umum lah. Azan ni, kena azan, buh tangan di telinga macam tu lah. Start pada bulan depan tu, saya tak nampak lah dia. Beberapa bulan. Saya tanya kat dia, mana pakcik tu? Dia kata, Ustaz tahu tak? Hari last Ustaz dia main masjid adalah hari yang Ustaz tegur pasal Bilal tu. Lepas tu sampai hari ni tak main masjid dah. Saya kata, awak? Dia kata dia merajuk sebab Ustaz tegur dia. Tuan-tuan tengok poin dia. Sebab bila kita main masjid, kita ingat kita dah bagus. Bila kita main masjid, kita ingat kita dah okey. Sebab kita ingat ceramah ni untuk orang lain. Patut ceramah ni untuk kita. Sebab kita ni siapa boleh tegur? Isteri boleh tegur dekat rumah? Tak boleh tegur. Isteri boleh tegur? Tak boleh. Kita isap rokok dulu kan. Sebelum kahwin isap rokok. Lepas tu isteri kita, abang berhenti lah isap rokok. I janji dengan you, nanti dah kahwin, I berhenti isap rokok. Tuan-tuan, saya nak abang ranjau. Dia tak nak berhenti, pemburuh besar ya. Dia abang nak berhenti, takkan berhenti. Apa lama dah kahwin? 40 tahun dah menikah, haram. Dia tak akan berhenti. Satu rokok pun dia tak akan berhenti. Jadi isteri nak tegur tak boleh. Anak-anak nak tegur. Bagi bom jangkau habis dah. Anak-anak kalau nak tegur boleh tak? Tak boleh juga. Bapa ni, cikgu abang kata rokok tak bagus. Tak lagi bapa dia mengamuk kat dia lah nak tegur. Yang nak tegur ni siapa? Ustaz-ustaz lah. Dia main masjid, kita tegur lah. Boleh mana tak boleh. Tak pernah lagi sejarah ustaz main tegur kat masjid, ustaz kena baling kursi tanpa lah. Kot masjid tuan-tuan jadi masjid pertama, tak tahulah. Tapi setakat lah duk pergi, dia tak kata apalah. Teguran. Sebab benda tu dah tegur. Kadang ustaz-ustaz tegur ni, dia bukan satu benda apa. Kadang dia jadi kasar sikit, kadang dia jadi lembut sikit. Ada orang kita kena katuk baru dia jalan kerja. Ada orang dia habaq biasa pun dia boleh dah. Maka style ni macam-macam, style ustaz-ustaz ni. Maka kita main, duduk, dengar apa benda yang baik, kita boleh ambil. Kalau dalam hati kita masih ada perasaan-perasaan yang tak baik, rasa diri tak boleh ditegur, ada rasa diri tak boleh dinasihati, maka kita nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia ada sangkut sikit, tak boleh dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat rapat dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW setelah dicuci dan Nabi SAW dibawa satu tunggangan yang khas, yang tunggangan tu daripada buruk. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang di kedai-kedai ataupun di internet, di Google dan sebagainya, dia akan bayangkan buruk ni kepala dia macam perempuan sampai ke leher dia, dan badan belakang ni dia campur dengan kuda. Atau dia macam nak main macam kuda lah. Belakang tu, kepala tu adalah kepala tu kepala manusia, kepala orang perempuan. Saya tak tahu di mana dapat benda tu, dan kita pun tak tahu sejauh mana. Bukan, fakta tu tak betul. Kalau ada gambar-gambar macam tu dekat rumah, tuan-tuan tolong buang dan tuan-tuan tolong turunkan. Kerana tu seolah-olah merendahkan martabat Nabi SAW, seorang perempuan, kepala separuh badan dengan tu. Itu bukan fakta dia. Fakta dia adalah, dalam hadis sebut, burung ini binatang tunggangan Nabi SAW yang khas, yang apabila dia punya perjalanan ni maddal basar,
sejauh mata memandang sampai panjang ke mana, sampai panjang tu kaki dia boleh bergerak, kaki dia boleh bergerak. Maknanya jalan dengan cepat dan laju. Demikian kenderaan Nabi SAW. Tapi walaupun pakai kenderaan yang hebat, walaupun menunggang binatang buruk yang sangat hebat, Nabi SAW tak ada sombong di dalam diri Nabi SAW. Dalam Syama'il disebut, ada seorang perempuan yang dia ni fi aqliha syai', ada sesuatu di akal dia. Rawi tak berani habaq lah dia tu macam gila ke, macam tak. Sebab dia sahabiah, orang yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, fi aqliha syai', maksudnya ada benda lah di kepala dia ni. Kadang macam cakap pun tak apa tepat, tak apa terus macam tu. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata saya ada benda nak cakap dengan kamu. Nabi duduk tepi jalan, dengar dia punya luahan perasaan dia. Maknanya Nabi layan. Orang bagi kat aku hadiah yang berjumpa, hadiah kecil-kecil. Orang jemput aku ke mana saja aku akan pergi. Itu tawaduk baginda Nabi SAW. Kita kalau orang panggil kenduri kahwin, tengok dulu lokasi. Kalau belah pulau tu, cari tabung haji ke, balai rakyat Dewan Patani ke, jalan Patani yang sedap-sedap, catering sempoi-sempoi, kita sampai ya. Kalau kenduri bawa flat, kenduri celah-celah kampung, sewa kemah dewan ke tu, jemputlah kenduri kahwin lah, kita kata, tengoklah, sempat kumai lah, malah layan. Maknanya dalam hati kita ni, ada benda yang syok, ada benda yang tak syok, kita cari benda-benda yang syok sahaja. Ini sebenarnya kena buang di dalam hati kita, yang ada sombong di dalam hati kita. Sebab sombonglah iblis, dia dilaknat dan dikeluarkan daripada syurga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia kufur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Wastakbara. Sebab dia sombong, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia keluar. Maka sifat itu, sifat mazmumah yang pertama yang berlaku di langit adalah sombong. Sombong adalah dosa hati atau mazmumah yang pertama yang berlaku di langit, sehingga Allah Ta'ala turun mai iblis ke muka bumi ni disebabkan dosa dia sombong. Tak boleh tengok orang senang. Dia rasa diri dia kemai. Dia rasa diri dia hebat pada orang. Maka ini yang kita nak ambil daripada Isra' dan Mi'raj. Supaya jangan ada di dalam hati kita perasaan aku lebih bagus pada dia ni, aku lebih kemah pada dia ni, aku lebih masuk syurga awal pada dia ni. Sebab kita hak main semayang ni tuan-tuan, belum tentu diterima oleh Allah SWT. Cuba kita angkat dalam ramai-ramai ini, siapa yang boleh confident dan confirm habaq, Ustaz, semayang maghrib saya diterima oleh Allah. Tak boleh. Saya dan tuan-tuan tak berani habaq. Siapa boleh habaq? InsyaAllah Ustaz, Ramadan saya tahun lepas saya puasa tu, semua tu Allah dah terima dah. Kita tak boleh habaq tu. Sebab tu bila kita main semayang, perkara pertama kita buat selepas kita bagi salam apa dia? Adalah istighfar pada Allah. Sebab apa istighfar? Saya bukan buat dosa. Saya berdiri belakang imam. Saya semayang. Saya duduk di masjid. Sebab apa saya kena istighfar? Sebab tu kita tak tahu ibadah kita diterima ke tak. Mungkin dalam semayang kita rasa sombong. Mungkin dalam saf ramai-ramai kita rasa kita bagus. Sebab apa? Aku rasa aku bagus. Sebab janggut aku lebih banyak pada orang. Aku lebih bagus dalam masjid ni. Sebab jubah aku lebih elok pada orang. Mungkin aku pakai yahanana, rida. Akulah lebih bagus pada orang. Kita tak mau perasaan kita lebih hebat dan lebih bagus. Perasaan tu, perasaan mazmumah yang dicela di dalam syarak. Nabi SAW walaupun naik tunggangan yang sangat hebat, tetapi Nabi tak ada sifat sombong pada Allah SWT. Demikian Nabi SAW sampai ke Palestin, di Baitul Maqdis di Palestin. Sampai di situ, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebut bahawa Nabi SAW sembahyang dengan semua Nabi-Nabi di Masjid Aqsa. Ada satu lagi riwayat menyebut Nabi SAW sembahyang
setelah balik daripada Isra' dan Mi'raj. Dah habis Mi'raj dah turun. Baru Nabi SAW semayang dengan para anbiya. Kerana setiap kali Nabi SAW naik ke langit, sampai ke pintu yang pertama, kata Allah Ta'ala, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, dan dibukakan pintu-pintu langit, dan di langit itu ada pintu, kata Allah Ta'ala. Maksudnya, dia specialnya di Palestin tu tak tahulah. Mungkinlah satu-satunya jalan untuk menuju ke langit itu adalah merujuk kepada bumi Palestin tu, naik di atas tu, tempat yang naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap langit tu ada nabi-nabi yang duduk. Sebab apa ada nabi-nabi yang duduk? Sebab dia ada kaitan dengan peristiwa sebelum berlakunya yang kita panggil Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, dia senang je tuan-tuan ingat, berlaku disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri sedikit, nak tenangkan hati Nabi SAW apabila dua figure yang sangat hebat yang bantu kerja dakwah Islam yang meninggal dunia, yang nama dia Khadijatul Kubra bintu Khuwailid, isteri Nabi SAW, dan juga Abu Talib, pakcik Nabi SAW, meninggal dunia. Depa dua orang ni lah yang cover Nabi SAW kalau apa sahaja berlaku. Beberapa kali geng-geng Quraisy ni depa mai jumpa, wahai Abu Talib, bagi tahu Ustaz dekat anak menakah hang, tolonglah jangan buat kerja Islam, dia sakit ke dia tak sihat ke dia tak ada duit ke dia nak markah lawa-lawa kami cari bagi kat dia. Dia ada masalah apa? Dua kali depa pernah mai jumpa, tetapi Abu Talib bila cakap dengan Nabi SAW, macam Nabi ni tak apa layan. Macam Nabi SAW tak layan, semangat dakwah yang tinggi, sehingga Abu Talib kata, tak apalah Muhammad, hang buat je, aku akan backup kamu. Jadi mereka nak pukul lebih-lebih pun. Abu Talib ni dia ada jawatan, macam bahasa kita, esko kerajaan negeri lah, macam ahli majlis lah, macam orang yang ada jawatan dan orang yang dikenali. Mereka tengok, aku kalau tak fikir panjang, aku tengok Muhammad ni kecil besar. Tapi duk fikir kalau aku pukul dia, jadi isu pula. Dia ni dengan esko pula, ada jawatan pula, orang kenal pula. Disebabkan pakcik ni, dia jadi banyak kali fikir sangat dah. Bila adanya Abu Talib yang cover baginda Nabi SAW, dia rasa macam berat, macam susah sangat nak pergi ke depan, nak belasah. Dan juga yang jadi sayap kanan dan kiri Nabi SAW, nama dia adalah siapa dia? Namanya adalah isteri Nabi SAW, Khadijatul Kubra. Khadijah ni Nabi sayang sangat dekat dia, sebab Khadijah ni adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Daripada perkongsian hidup itulah lahir semua anak-anak Nabi SAW. Ketika orang semua tak suka, Khadijah lah orang yang jaga, belai, bagi moral support dekat Nabi SAW. Masa Nabi balik mai dalam keadaan menggeletak, takut tu, Khadijah kata tak apa. Dia cerita semua benda baik menyebabkan jadi tenang. Khadijah jasa dia. Tuan-tuan, bila meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ni, Nabi SAW punya kuat ingatan tak ada Khadijah. Kata Aisyah, setiap kali Nabi sembelih kambing ke, ada lebihan daging dekat tangan, Nabi akan kata, pi bagi dekat kawan baik Khadijah. Bukan Khadijah aja Nabi ingat. Kawan-kawan baik dia pun suruh bagi. Sebab hampa kawan dengan isteri aku sayang sangat dekat isteri aku, tak tahu nak tunjuk macam mana aku baik dengan isteri aku ni, bagi. Sehingga satu peristiwa, datang orang ke rumah Nabi SAW, ketuk. Nabi lari, Nabi nak pergi buka pintu. Sebab apa? Sebab ketukan tu, tahu siapa main? Adik Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketukan tu, dia macam ketukan yang sama, yang Khadijah kalau ketuk, macam tu bunyi dia. Punyalah Nabi sayang ni, sampai Nabi SAW setiap gerak-geri ketuk pintu pun Nabi boleh ingat. Kira Nabi suka kongsi dengan Aisyah. Nabi kata, aku dengar, kalau bahasa kita mudah macam ni,
Aku dengan Khadijah ni, kalau kami pergi market, kami lalu jalan ni. Kalau kami pergi makan malam-malam, kami makan kedai ni. Duk cerita pasal pengalaman dengan Khadijah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Aisyah kata, bahasa kita mudah habaq, tak payahlah duk ingat kat dia lah. Dia pun tak ada lah, pun dah berumur lah, sudah lah. Tapi cara Nabi balas balik, Nabi marah, mentinggi suara, Nabi kata jangan hang banding hang dengan dia, sebab ketika orang tak suka siapa tak beriman, dia beriman. Nabi ulang tu lah. Anak-anak aku semua lahir pada perkongsian hidup dia. Aisyah kata, sejak daripada aku tengok reaksi Nabi SAW bila aku cakap pasal Khadijah, aku dah buat keputusan, aku takkan boleh menandingi sayangnya Nabi kepada Khadijah. Dalam hati Nabi ada satu ruang permanen yang aku tak boleh kacau. Ruang dalam bilik Nabi tu sayang dan cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan, bila ada isteri, bila ada Khadijah, bila balik-balik ni ada orang yang boleh luahan perasaan. Kalau kita sedih, balik cerita Abu Jahal buat macam ni, Abu Lahab buat macam ni, cerita dekat isteri. Orang geng-geng psikologi ni tuan-tuan, dia habaq, kalau ada masalah kita pendam masalah tu tak bagus. Cari orang kita cerita masalah tu, walaupun masalah tu tak selesai, tetapi kurang-kurang ada orang, ada pendengar yang baik yang boleh bagi pandangan. Yang paling bagus adalah apa? Yang kata Nabi Allah Yusuf AS, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu segala kesusahan dan kesedihan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu maksudnya luah, jangan tinggal benda dalam hati tu. Semua benda tu Nabi buat sampai bila? Sampai adanya Khadijah. Kira balik-balik letih-letih tu, bolehlah lenguh-lenguh kaki minyak gamat Langkawi ke apa, boleh lumuk. Ada orang nak urut-urut belakang sikit, bancu ayak bila letih. Tetapi bila tak ada yang Khadijah tuan-tuan, Khadijah ni dia level dia orang, dia business woman yang besar. Tuan-tuan bayang, masa dia duduk di Mekah zaman tu, dia punya business bukan business ada shop lot dalam, bukan dia ada booth di dalam shop lot pasar raya, bukan. Dia bukan sewa depan rumah dia, bukan. Dia punya business worldwide. Dia ada kapal, dia ada staff dia meniaga di luar negara. Niaga ke Syam. Kalau bahasa kita, ambil barang pergi jual dekat Hanoi. Naik kapal lut pergi jual dekat Bangkok. Naik kapal lut pergi jual dekat Indonesia, Sumatera. Maknanya bisnes tu luar negara. Dia business woman yang sangat berjaya dan ada nama, orang kenal, orang tahu, orang kenal dia. Kalau dia ada, orang jadi macam susah lah nak buat jahat. Katalah contoh, Nabi SAW duduk di hujung sana, geng-geng Arab Quraisy duduk di sini. Mereka dah jumpa lah. Mereka kata dah Roger kawan-kawan lah. Bolang grup WhatsApp. Weh jom, aku dah jumpa dah Nabi. Aku dah jumpa dah Muhammad. Jom kita pergi belasah dia. Bawa kayu hoki lah, rantai semua siap dah. On the way lalu tang ni, di tengah-tengah ni katalah duduk pergi tu, Khadijah lalu. Ni tangan ni, dari sini ni kira nak pergi tumbuk lah, nak pergi rimbuk lah. Hari ni 2 dalam 1 lah. Sama ada Muhammad kena atau aku kena. Macam tu lah. Bila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha lalu, punya besar penghormatan orang Mekah ketika itu pada Khadijah. Tangan ni boleh turun balik ya. Alah. Khadijah lah pula lalu time-time ni. Nanti lah lain kali pula kira lain lah. Lagi tapi kena tarik balik saja aku tu ya. Tak jadi. Tadi tu nak belasah sangat dah. Tak jadi belasah sebab apa? Sebab orang yang kita hormat sangat ada di hadapan mata. Nah, sekarang ni siapa dia? Alah siapa ulama-ulama ke apa kita tengok, ulama dia ni duk ada jadi macam sebab salah pula. Tak ya. Tak jadi ya. Tak sampai hati nak buku-buku depan dia. Dia jenis orang baik ke tu. Demikian Khadijah. Tetapi meninggalnya Khadijah dengan Abu Talib ni tuan-tuan, menjadi satu pesta untuk mereka. Macam Nabi sedih lah. Awak dah. Aku ni nak buat baik ke hampa, yang hampa marah aku buat apa? Wahai Allah, bukankah aku ni nak bawa mereka selamat daripada api neraka? Wahai Allah, tak adakah orang kat muka bumi nak suruh, nak hibur, nak apa? Nak faham apa yang aku nak buat? Bukan aku nak marah mereka, aku nak bawa mereka masuk syurga.
Awak orang kat dunia ni, kat dunia ni orang tak mau. Maka Isra' dan Mi'raj berlaku ketika itu atas dua alasan utama. Yang pertama, wahai Muhammad, kamu ini Nabi, duta aku kat muka bumi, orang harapan aku, kamu kekasih aku. Kamu, pengharapan kamu dengan aku. Bukan pengharapan kamu dengan isteri, dengan manusia. Tak kiralah isteri ke, pakcik ke, mereka manusia. Hang punya fokus adalah aku. Sebab aku yang akan beri pada kamu segala kekuatan. Seolah-olah Allah nak ajak pada kita. Orang yang sandak pada manusia atau sandak pada duit atau sandak pada benda lain, jawatan dan sebagainya, sandaran tu tak kukuh. Satu hari sandaran tu akan hilang. Hari ni tuan-tuan, saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Ada orang dia jogging. Dia letih sangat tu. Dia pergi sandak. Dia pergi sandak kat mana? Satu dahan pokok. Yang pokok tu nak reput dah. Dia sandak, maka pokok tu reput, jatuh, luka habis di badan dia. Ada seorang lagi, dia lari jogging. Dia jumpa tiang. Dia jumpa tembok. Tembok tu baru simen, tak siap lagi. Dia pergi sandak di tembok tu, jatuh tembok tu, luka teruk dia. Ada seorang lagi, dia lari jogging, dia letih. Dia cari tiang yang besar macam ni, yang kukuh. Dia sandak di tiang tu. 3 sandaran oleh 3 orang. Sandaran pertama, pokok yang rapuh. Sandaran kedua, tembok tak siap lagi. Sandaran ketiga adalah tiang yang kukuh. Makna, apa analogi saya nak bagi kat tuan-tuan? Dalam hidup ni tuan-tuan, ada masa kita lari, kita akan letih. Kita akan penat dalam hidup kita. Tetapi, kalau kita silap, kita pergi sandak dengan duit, sebab kita rasa duit tu boleh selesai semua masalah kita. Sebab ada duit banyak, lebih banyak senang kita dapat. Jadi kita usaha cari pulun duit sampai lupa pada Allah Ta'ala. Sebab kita rasa duit tu boleh bawa ketenangan. Tetapi akhirnya sandaran kita tu adalah sandaran yang palsu. Kerana duit tak kena mengena dengan ketenangan. Berapa ramai yang ada duit yang banyak, yang mati dalam keadaan yang hina. Ada tak? Ada. Di Jepun dululah tuan-tuan, tengok di internet, saya ingat 2000 awal, sebelum 2005 2004, dia pemilik pasar raya macam Giant, macam Tesco sini, ada banyak kan setiap negeri, macam Maidin macam tu lah, banyak. Dia duduk di tengah-tengah mall dia, HQ yang paling besar sekali. Dia pegang pistol, duduk di situ. Kira Datuk besar lah, Datuk Tan Sri, macam-macam lagi lah kalau bahasa kita di Malaysia ni. Tapi dia Jepun, millionaire duduk di situ. Polis, bomba, Jepun semua duduk lah. Orang ramai pegang telefon semua, jangan bunuh diri apa semua. Tak tahu apa masalah dia. Duit banyak, ketepang bagi. Otak ni mendidih, berkecai-kecai jatuh kat tengah-tengah tu. Padahal dia kaya, padahal duit-duit banyak. Bila hati ni dia salah sandak. Dia rasa duit tu boleh selesai. Duit tak boleh selesai. Dan duit ni tuan-tuan, dia tak akan pergi ke mana. Kata Nabi SAW, "Law anna bana adama utiya wadiyan mil'an min zahabin la ahabba an yakuna thaniyan. Law u'tiya thaniyan la ahabba an yu'tiya thalithan. Wala yasuddu jawfu bani adama illa turab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andai sekiranya anak Adam diberi satu lembah yang penuh dengan duit, dengan emas, dia akan kata, alangkah baiknya kalau aku ada lembah yang nombor 2. Lembah ni macam stadium lah, penuh stadium ni emas. Dia akan kata, kalau aku ada nombor 2 lagi syok. Dapat dah nombor 2, dia akan kata, kalau aku ada nombor 3 lagi syok. Dan tidak ada sesuatu yang boleh menghilangkan keinginan anak Adam ini kecuali apabila pasyak disumbat di dalam mulut dia dalam kubur, kata Nabi SAW. Maknanya sandaran pada duit ni dia tak ke mana. Dia perlu, tetapi bukan matlamat sehingga dia melupakan kita pada Allah Ta'ala. Disebabkan cari duit ni sampai lupa nak semayang, sampai lupa nak mengaji, sampai banyak benda-benda keluarga pun tak terabai gitu je. Sandaran yang salah.
Ada orang sandak dia nombor 2 tadi apa dia? Sandak dengan perempuan. Dia ingat dengan ada perempuan, dengan berzina, boleh selesaikan masalah dia. Berlaku dalam tempat kita ni lah. Jual, sendiri berlakon, sendiri jual ke orang. Jadi figure pula. Sekarang ni, orang-orang yang mempromosikan penzinaan, dia pula menjadi figure. Sekali buat live bawah tu, stay strong brother, we love you. Saya pun nak jadi macam jam buat loading. Faham apa ni? Macam bagi semangat kat dia untuk teruskan perzinaan pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sandak tu sandak yang salah. Dan orang yang sandak yang paling tepat sekali pada dia, sandaran yang paling kukuh, sandaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sandak di tiang yang kukuh, dia tak akan rebah, dia tak akan pecah, dia tak akan reput dan dia tak akan rosak bila sandak pada Allah. Sebab tu dalam peristiwa dalam kehidupan kita hari ini, apa saja benda kita main, mula-mula kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita akan tengok ramai masyarakat kita hari ini beralih tumpuan daripada benda yang lain sehingga menyebabkan Allah tu kosong di dalam hati dia. Itu Allah ajak kita dalam Isra' supaya Nabi SAW tumpuan dia bukan pada manusia, pada Allah. Yang kedua, untuk hiburkan Nabi SAW. Dia sedih untuk gembirakan hati orang. Hari ini tuan-tuan menjadi sunnah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ba'dal faraidhi idkhalus sururi fi qulubil mu'min. Amalan yang sangat disukai oleh Allah selepas daripada amalan fardu, semayang, puasa, wajib, semua ni Allah suka. Selepas border bawah pada benda-benda fardu ni pada dia, menggembirakan hati orang Islam. Menggembirakan hati. Sama ada yang gembirakan tu, kita gembirakan hati isteri kita, menggembirakan hati anak-anak kita, kita tolong orang dalam kesusahan. Apa saja benda baik yang kita boleh buat, yang boleh menyebabkan orang jadi seronok, maka perkara tu adalah sunnah yang sangat besar, yang hari ni kadang-kadang kita terlupa nak buat benda tu. Ada benda yang kita boleh ringankan orang, ada benda yang kita boleh mudahkan orang. Kita jangan susahkan orang. Orang berurusan dengan kita, kita ada jawatan, kita mudahkan urusan orang. Kita ada kewangan, kita boleh bantu orang, kita bantu orang mana yang patut, mana yang boleh. Kerana kesemua tu termasuk dalam benda yang menggembirakan hati orang. Allah Subhanahu Wa Taala menggembirakan hati Nabi SAW dengan bawa Nabi pada Mi'raj. Demikian kalau kita dengar orang baby baru beranak, kata Allah Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri berita gembira padanya dengan kelahiran baby. Nabi Allah Ibrahim AS diberi berita gembira lahirnya Ismail AS. Sunnah bila kita dengar orang dapat baby, dapat anak, dia seronok bila dapat anak. Maka sunnah kita menggembirakan dia. Tahniah, dia buh dalam grup WhatsApp taman kita. Alhamdulillah, isteri saya telah berjaya selamat melahirkan baby kami yang ketiga dengan selamat. Doakan keselamatan orang semua dekat bawah tu. Tahniah, insya-Allah selamat. Kami doakan baby bagus apa semua macam-macam lah. Ada seorang, dia buh kat situ. Dia kata, bukan yang beranak dah tahun lepas. Tu nama dia Mangkuk Ayun. Betul kan? Tak boleh cakap macam tu dengan orang. Baby kat dia beranak setahun 14 kali pun isteri dia. Tak boleh beranak. Baby kat dia. Dia bukan beranak minta duit mak menekah buat loan. Dia beranak, dia dapat rezeki. Tu rezeki dia, anak dia akan doa kat dia. Kita, Allah pun bagi berita gembira. Yang meresahkan orang buat apa? Dia kata tu, anak hang tu yang kecil lagi dah. Beranak pula. Tak dandan hang ni. Dia boleh bulan grup WhatsApp macam tu pula. Walaupun hang rapat dengan dia, hang PM lawak kawan-kawan tu lain lah. Boleh buh dalam umum macam tu. Tak kena macam tu tuan-tuan. Gembirakan orang. Dia seronok, kita buat sesuatu bagi gembirakan dia. Sama, walaupun bagusnya kadang-kadang gembirakan hati isteri.
Bukan tunggu birthday je. Bila-bila lah kita pergi mana-mana, beli mana-mana barang, beli bagi kat dia. Dia seronok dapat hadiah tu. Dan isteri bila suami beli barang, macam tu lah suami kadang-kadang dia bukan pandai kan nak beli-beli barang ni. Kasut dia tak apa pandai. Dia janganlah tunjuk muka macam benci sangat ke benda tu kalau suami beli. Suami beli kain kat dia. Nak buat kain lah, nak buat baju ke apa ke. Dia kata kain apa? Color macam orang tua-tua macam ni tak pandai. Tu. Kawan tu lah dengan khusus lari keluar pisat dengan tak pandai apa semua. Katalah bagi satu benda yang menyeronokkan dia. Suami, isteri, anak. Benda-benda tu dia adalah satu benda yang boleh menyebabkan orang jadi seronok. Termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Maka dihiburkan Nabi SAW bila naik jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Yusuf. Semua Nabi-Nabi yang Allah letak tu maknanya ada sebab dia. Jumpa Nabi Musa AS untuk apa? Untuk bagi tahu supaya wahai Muhammad SAW ni Nabi Musa. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam tanya siapa tu? Ini adalah Muhammad SAW. Selamat datang pada anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Adam seorang dia kata anak dan Nabi. Semua Nabi lain kata marhaban bi nabiyyin soleh. Selamat datang pada Nabi yang soleh. Jumpa Nabi Musa AS. Sebab apa Allah letak Nabi Musa? Dalam 124,000 para anbiya AS, ada 25 Nabi yang kita wajib kenal. Tapi tak semua Nabi yang ada dalam 7 Isra' dan Mi'raj ada sebab dia. Pertama Nabi Musa, antaranya Nabi Musa AS. Sebab apa? Sebab Nabi Musa AS adalah Nabi yang paling banyak teruk kena sama dengan Nabi dalam rangka untuk buat kerja dakwah ni. Nabi Musa kena teruk. Nabi Musa AS berhadapan dengan umat dia. Umat dia pun sama juga macam Arab Quraisy ni, lagi bebal. Apa dia berkata? وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. Wahai Musa, kami tak akan beriman pada kamu selagi kami tak tengok Tuhan direct depan mata kami. Bok mai Tuhan tak tang ni, kami buat settle lah senang lah. Kami malas lah cerita cakap lah. Nabi Musa AS tinggal 40 hari. Tinggal Nabi Harun AS Samiri. Apa dia buat? Dia cari gelang-gelang emas yang ada dekat Bani Israel perempuan ni semua. Dia lebong, dia buat macam ijil, macam anak lembu yang kecil. Yang ijilan lahu khuar. Macam ada suara. Kata Hamka dalam tafsir dia, sebenarnya bukan dia buat keluar suara. Tapi dia pandai buat lubang di depan mulut dia. Dan dibuat lubang di beberapa bahagian di belakang dia. Apabila angin mai, dia dempak. Orang dengar bunyi tu macam ada suara. Padahal dia tu adalah angin atas kebijaksanaan Samiri yang buat tu. Dia bukan hebat pun. Nabi Musa AS kata kat mereka, Allah baru je selamatkan hampa daripada Fir'aun. Hampa sendiri tengok laut terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Setiap belahan macam gunung yang tinggi tu. Manusia katalah besar ni. Ni manusia besar ni. Belahan tu sampai atas tu. Ayak laut tu. Manusia besar ni. Depan mata hampa tengok Fir'aun mati. Laut yang sama kita selamat. Laut yang sama Fir'aun mati. Allah dah buat hebat kat hampa dah. Yang hampa pergi sembah berhala ni sebab apa? Oh, bebai. Umat Nabi Allah Musa AS buat kat dia macam-macam. Apa dia buat? Ketika Nabi Musa AS ajak mereka masuk Baitul Maqdis, mereka kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, hang pergi dengan Tuhan hang pergi perang. Kami duduk sini ya. Dah habis hang beritahu kami masuk. Kamu pergi dengan Tuhan kamu. Jua ya. Kalau bahasa Filipina, ni ambil ya Tuhan hang semua. Malah kami. Kami ngawak. Macam orang tak ada orang tu. Dah settle ni hang miss call kami saja kami pergi ya. Macam tu level jua. Umat Nabi SAW ada buat aku tu. Ada.
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Wahai Musa, wahai Nabi SAW, kami tak akan beriman dengan kamu selagi mana kamu tak bawa keluar ayak daripada bawah tapak kaki kamu. Wahai Muhammad, kami tak mau cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bawa keluar Zam-Zam, kaki. Kami tak mau, kami semua cerita lama. Sejarah ya tahya kedua kami pun tak tahu. Lah macam ni Muhammad, tempat hang diri ni, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana. Boleh tak hang bawa keluar daripada tapak kaki hang sekarang ni untuk kami, hang hentak ke hang buat apa ke aku tak tahu lah. Tapi kami nak ayak daripada kaki hang. Sekarang kami tunggu hang bawa keluar ayak, kami tengok. Kalau betul kami ikut cakap hang. Jenis demand direct terus macam tu ya. Umat siapa? Umat Nabi SAW. Bila Nabi tengok umat Nabi Musa, Nabi rasa apa? Nabi rasa, dalam kerja dakwah ni memang macam ni. Bukan umat aku je yang panggil pelik ni. Nabi Musa pun Nabi sama jawatan dengan aku. Dia kena teruk juga untuk Islam ni. Okeylah. Maknanya kalau buat kerja agama ni, kalau berhadapan dengan kesusahan itu normal. Setakat pakcik aku meninggal, setakat isteri aku meninggal. Okeylah. Benda tu memang sebahagian daripada benda nak mendewasakan, nak stamina-kan iman aku. Nabi boleh faham macam tu. Naik atas jumpa Nabi Allah Yusuf AS. Yusuf AS apa makna dia? Yusuf AS, siapa tak suka dia? Abang dia tak suka kat dia. Tampak kepala dia. Hamka dan tafsir kata, umur dia 12 tahun. Mereka bincang Nabi Yaakob, kata nak bawa keluar. Keluar sikit pada rumah, tak nampak pakai tampak. Tampak kepala. Apa pasal ya? Bapak tak suka kami. Sepanjang jalan tu duk belasah dia. Tolak dan telaga. Buruk tepi jalan. Ada orang main ambil jual berniaga. Adik-beradik dia sama duduk dengan dia, sama bapa dengan dia. Buat naya kat dia. Orang Pulau Pinang kata buat pedajai dia sungguh-sungguh. Bila Nabi SAW tengok Nabi Yusuf, aku ingat adik-beradik aku seorang yang tak suka kat aku. Aku tengok pakcik aku, Abu Lahab, dia boleh baling kayu apa semua, tak suka kat aku. Maknanya kalau hang buat kerja Islam, penentangan tu datang daripada family, itu biasa. Hang buat kerja Islam, penentangan tu datang daripada orang kampung hang, itu biasa. Tuan-tuan buat ceramah, orang kampung tak main, itu biasa. Tuan-tuan buat ceramah, adik-beradik kita tak main ceramah kat Masjid Surau, itu biasa. Jangan risau. Memang mana-mana tuan-tuan pergi macam tu lah. Saya tanya pengurusi macam mana, dia kata tak ada Ustaz, kampung kami tak ada, tak mau main. Tu budak yang main ni semua geng-geng luar ni. Saya kata tahu, Haji tahu. Dia kata saya, kampung kami tak ada orang, budak-budak muda semua tak ada, tak tahu pergi mana. Saya kata ada. Cuba Haji buat kambing golek. Saya kata dia main. Mesti main. Han nak tahu kampung hang ada tak ada orang, hang buat kenduri. Kenduri kahwin buat kat masjid. Han tengok macam lipas kena spring reset dia keluar main. Pengurusi tu kata, ya Allah, ramainya budak-budak muda kampung aku tak tahu ni. Ramai lah sebab ada sekolah menengah, ada sekolah rendah. Mesti ada budak. Budak tu mesti duduk kampung kita tak? Ada. Cuma dia tak main. Jangan risau dan jangan sedih kalau kita buat kerja Islam, orang buat nanya kat kita, jangan risau. Kita pegang pengerusi AJK, ahli jawatan kuasa, orang cakap lebih kurang beragama. Yang cakap tu kadang-kadang orang agama juga. Yang cakap tu kadang-kadang geng tak main semayang. Yang cakap tu kadang-kadang orang kampung juga. Jangan risau. Sebab apa? Sebab itu adalah biasa dalam kerja Islam. Kerja Islam dia tak boleh manja macam agak-agak gitu. Dia kena jadi macam pengsa. Dia lagi sharp, lagi tajam. Bakar besi, lagi katok. Besi tu tak ada nilai, dia akan jadi pedang, jadi kuat. Biasa untuk Islam ni dia kena katok. Untuk Islam ni kena paku. Untuk Islam ni kena sharp, kena tajam, kena luka. Baru dia jadi kental. Nabi SAW ada mengadu dalam dakwah ni semua bila? Sebelum Isra Mi'raj. Balik Isra Mi'raj tuan-tuan, tak ada satu riwayat mengata Nabi macam tak larat, letih, ada jiwa-jiwa lemah, tak ada. Nabi main perang, lawan, tak puas hati, fight semuanya, tak ada dah. Sebab apa? Keyakinan penuh pada Allah SWT. Lepas tu Nabi ajak pada kita, Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar,
Kalau kita buat program masjid, pegang surau orang tak mai, penentangan macam Nabi, susah, payah dan sebagainya, saya ajak kat tuan-tuan doa yang diajar oleh Nabi SAW yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, bab apa yang disebut ketika orang tu berada dalam keadaan sedih. Baca ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Fa'in tawallau, ayat penuh dia fa'in tawallau. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tapi Nabi suruh kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Berapa kali baca? 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Ada orang, dia PM dekat saya. Dia kata kat saya, Ustaz, mak mentua dia tak suka kat dia. Anak 2 orang. Bila dia balik kampung, mak mentua dia asyik-asyik. Laki suami. Mak mentua dia cari pasal dengan dia. Ada je benda tak betul yang ni apa semua sat-sat dia haru. Saya rehat sikit kat TV, dia kata suami tak guna. Macam-macam dia kata. Saya jadi penat lah Ustaz. Saya tengok balik rumah mentua saya. Saya pun kata lah kat dia, tak apalah, hang baca benda ni. 7 pagi, 7 asar. 2-3 hari lepas saya jumpa dia. Dia kata Ustaz, dia pegang tangan saya. Terima kasih Ustaz, dia kata. Saya kata faham. Dia kata ayat yang Ustaz bagi tu saya selalu baca. Tu jadi apa? Miracle Ustaz. Keajaiban berlaku dalam hidup saya. Saya daripada mak mentua saya pandang saya hina sebelah mata dengan adik-beradik semua. Sekarang ni bila saya balik kampung, ada saja benda yang menyebabkan orang jadi kagum dan rasa macam respect, rasa macam hormat. Tak ada dah dia bercakap lebih kurang kat saya ni. Saya pun jadi seronok dah. Saya kata ayat apa? Ayat tu lah. Hasbi Allah. Dia kata. Dia baca ayat ni. Ayat ni ada dekat mana? Surah At-Taubah. Tuan-tuan senang macam ni. Buka surah Yunus juzuk sebelah. Surah Yunus tu di belah kiri. Dia ada dekat ayat terakhir. 127 ke 129 ke 128 je tu. Di bawah sekali ni ayat terakhir. Dia kanan di bawah. Atas surah Yunus. Kalau tuan-tuan buka surah At-Taubah nak cari hujung lambat. Cari awal surah Yunus, reverse belakang satu ayat tu ada. Sedih, susah. Sekarang ni kan serabut macam-macam. Alah, gaji tak cukup, rumah tangga jadi tak bahagia, rasa macam semak dada, anak cakap lebih kurang dengan kita, anak baru darjah 4 melawan cakap, anak baru tingkatan 2 tak bagi telefon dia mengamuk maki kita 8.2 kilo. Padahal kita mak dia, kita bapak dia. Kita sedih dengan perbuatan isteri kita. Ada benda yang sedih berlaku dalam hidup kita tak? Ada. Maka baca doa ni. Bila Nabi SAW jumpa semua Nabi-Nabi yang diletakkan oleh Allah SWT, maka Nabi SAW ni macam ketat balik, Allah perketat balik skru dakwah tu. Kerja Islam ni bagi kejap, bagi kemas balik. Maksudnya apa? Biasalah, susah ni biasa, adik-beradik tak suka. Okey, mood tu bertukar dah. Mood tu macam ready nak terima susah. Kita ni tuan-tuan kalau jumpa orang susah sama-sama kita jadi macam semangat sikit kot. Contoh kena ranjau umrah kan, kata pun ranjau emas sekarang kan isu banyak. Siapa masuk dalam pelaburan emas kena ranjau ke tu. Kita pergi balai polis 3-4 orang pergi buat laporan sebab ada satu pelaburan dia ranjau kita. Kita pun keluar daripada tu, ada 3-4 orang duk sembang kat luar. Muka pun sama bara macam kita juga. Kita kata dia, ada apa ni? Dia kata kami lah. Korang ajak dia ni, dia ambil duit kami, dia buat pelaburan palsu semua. Aku jumpa aku terajang dia. Kita tanya kat dia, siapa? Dia abang nama sekian-sekian. Kita kata, hampa pun kena, kami pun kena. Orang ajak tu, kita pun tambah. Orang Pulau Pinang kan, kali amput, maki pula lagi. Sama-sama geng pula, buat macam. Jadi kita ni
dalam keadaan serabut. Bila kita jumpa kawan yang sama serabut dengan kita tu, dia jadi macam tenang sikit tau. Kita kata, hampa jangan biar, hampa lah pergi masuk buat laporan polis semua. Ui, depa pergi buat laporan polis. Balik dia bagi buat guru WhatsApp tang tu buat admin. Sama-sama susah, sama-sama kena kerja. Jadi ada orang, maknanya tengok nabi-nabi ni, okey, kerja Islam ni bukan kerja yang senang. Kalau aku buat kerja susah sikit, itu biasa. Nabi SAW balik pada Isra' dan Mi'raj, Nabi balik dengan fresh, dengan satu suasana yang baru, dengan semangat yang baru, dengan macam kita kata apa, visi dan misi tu macam perkemas balik. Macam tu bahasa kita. Untuk kerja dakwah tu, Isra' Mi'raj banyak bagi benda yang kuat pada Nabi SAW. Baik, mandakan masa yang tak banyak, saya cakap tuan-tuan satu dua benda lagi. Antara benda penting yang Nabi SAW singgah adalah ketika berada di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi SAW nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak ambil perintah sembahyang 5 waktu tu, singgah di 2 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Menunjukkan bahawa kita ni, kalau dalam rangka atau era kita nak dekatkan diri kita dengan Allah, kita tak boleh tinggal masjid. Masjid ni kena main selalu. Dengar azan, Allahu Akbar, kita main sembahyang. Subuh ada, main subuh. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, semua waktu kita main. Kita nak tahu kampung tu, orang kampung tu dia macam bagus tak bagus, kita tengoklah jumlah kehadiran sembahyang. Kalau main kuliah macam ni, program agama penuh-penuh macam ni, macam tuan-tuan main, kita yakin bahawa orang kampung tu semua bersatu hati dan orang kampung tu bagusnya orang lah. Kau sebab ada makan. Kata kami saja ya Ustaz, kerja Ustaz. Malam ni ada ration baiknya kami main ya. Malam-malam esok tak ada Ustaz dengan Tok Imam lah, kami malas layan lah. Tu tak dia, tuan-tuan main kat lah. Larat hari-hari pengurusi nak buat makan kat apa, mampu dia pun jadi kurus gitu. Tu kan kata sembahyang Jumaat, Masjidil Haram pun tak lepas tau. Main kita, ada ceramah kita main tu, kita pun bukan pandang bab agama ni, adalah sikit-sikit belajar macam tu. Jadi banyak benda yang kita masih ketinggalan, kita bawa main diri kita, agama kita dengan masjid lah. Tak utamanya, saya nak abang kata tuan-tuan, ceramah ni berjaya tahu bila? Bukan malam ni. Malam ni saya tak kira berjaya lagi. Saya bagi KPI kat tuan-tuan, indikator dia apa dia? Adalah esok subuh. Kalau esok subuh tuan-tuan boleh main macam ni, main sembahyang, maknanya tuan-tuan telah berjaya buat Isra' dan Mi'raj tu berjaya. Tapi kalau esok slipper yang sama, motor yang sama, muka yang sama je main, hak muka baru tak main sebab kena kari ayam pas semua malam ni merap lena terus. Roti menggali cicah kari daging semua, dia lena terus, maka Isra' Mi'raj kita bungkus kat tepi nyawa dia. Tak berjaya. Kena main. Kami main Ustaz kalau kami ada kempen subuh seramai Jumaat, baru kami main. Dan masalahnya Jumaat pun tak ramai. Macam mana nak kata subuh ramai? Tak apalah, kempen kita main lah. Tak kempen pun kita main lah. Larat kempen tiap hari. Kempen adalah orang buat makan-makan sikit kan. Jadi tak apa, saya cadang kat tuan-tuan. Kalau kita bagi makan dekat jemaah dengan dalam usaha kita nak tarik orang main semayang semua tu, tak apa, bagus. Itu satu benda yang baik. Ni budak-budak main semayang. Ada masjid bagi RM3, ada RM2, duit raya. Duit sekolah bagi RM5 ada. Boleh ya Ustaz? Boleh, tak apa. Kita galakkan mereka main semayang. Supaya mereka rasa dekat dengan masjid surau. Ada masjid bagi hadiah. Dia sedia macam buku kan. Budak-budak main semayang tu tanda. Cukup 10 kali dapat beg sekolah. Cukup berapa kali ke dapat hadiah apa-apa ke. Jadi dia nak dapat. Dia tak amount yang besar. Mungkin dia pergi sebab. Mungkin dia pergi sekala. Mungkin benda-benda yang boleh bagi encourage dia untuk main semayang. Boleh buat tak? Boleh. Tapi yang besar-besar ni macam mana Ustaz? Masjid mana itu dia buat bagi motor. Siapa main semayang subuh dapat motor sebiji. Allah, bagus tak?
Boleh main, boleh lagi. Motor second tak apa, motor baru tak apa. Bagi insya-Allah. Duit ni tuan-tuan jangan risau, sekali dia main balik. Kita bagi. Allah hantar main ganti balik. Motor main sangat ustaz. Motor main sangat, bagi berapa lah. Orang kampung kita ni tak gaduh motor. Hang si lemak dengan TO pun kira. Dia main saja seronok sembang gitu kan. Kita gunalah idea apa-apa untuk tarik orang ke masjid. Dan terakhir, bila main masjid ni semayang lah tuan-tuan. Itulah benda yang besar dalam Isra' dan Mi'raj. Nak bawa orang ke arah sembahyang. Kita hak lelaki, sahabat, mailah semayang dekat masjid dan surau. Masjid surau ni tuan-tuan, dia terjaga tomak ninah kita. Tomak ninah kita terjaga. Kalau tidak, tomak ninah kita tak jaga. Saya beri contoh. Adik ni lah. Ni adik yang pakai baju hijau ni. Panggil pakai kopiah tu. Tu. Cek. Mari sini. Saya tunjuk contoh kat tuan-tuan. Tapi orang duk rakam. Bawa rakaman. Tuan-tuan tengok Ni kan. Bila kita sebenarnya dekat rumah, saya tengok dia tomak ninah tu maksud dia apa? Dia berhenti sebentar. Tapi ramai yang bila dia semayang contoh, dia rukuk, dia berhenti kan? Tapi kadang dia tak berhenti, dia macam gerak-gerak macam tu. Lepas tu dia pantun naik. Macam tu nama semayang dia ukui. Dia tak okey. Sami Allahu liman hamidah. Bila dia kata Sami Allahu liman hamidah, tangan di sini. Dia tak berhenti tangan dia. Lepas tu dia sujud tu. Maksudnya dia tak ada tomak ninah. Rukuk dia baca ni. Terima kasih pada model dan modul. Yang apa? Terima kasih. Saya tuan-tuan tengok contoh. Dia rukuk tadi. Allah. Gerak dia nak berhenti. Imam baca, dia pantai dia balik. Sami Allah ila hamidah Rabbana lakal. Allah Akbar, dia bantai tu. Dia tak berhenti. Biasa jadi macam ni kat mana? Semayang kat rumah. Semayang kat masjid dia tak akan jadi gitu. Sebab bila semayang kat rumah, kita nak cepat. Kalau kita semayang kat rumah, kita tak baca ada surah. Al-Maghdubi alaihim waladdallin tu on the way lah. Amin pun cara mujur lah aku baca amin. Aku banyak baca malai layan aku je. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin tu sini lah. Surah orang tak baca. Surah mesti. Dia tak baca surah orang tak baca. Cucak pada Allah habis Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lepas saja lompat dia kata tidur balik. Suruh. Jadi gitulah. Jadi gelak tu dia. Kalau tuan-tuan main semayang dekat sini, katalah Tok Imam tu kalau dia nak pergi satu tempat pun, dia hanya akan potong dekat wirid saja. Paling-paling tak ada surah dia baca pendek sikit. Dia takkan semayang macam dia tu semayang tarawih 20 rakaat 8 minit. Tu kan semayang. Tu nama dia jebon. Tu exercise. 1, 2, 3, 8. 8 lagi. 1, 2. Tu kan. Semayang tu mengarut gitu. Tenang. Dan orang perempuan, sahabat untuk Isra' Mi'raj ni, laki main semayang kat masjid. Senang je hidup kita bahagia. Perempuan semayang awal. Zuhur azan 1:30. 1:30 tu ada dekat sejadah semayang siap-siap. Asar azan pukul berapa? On time semayang. Isyak, maghrib, pukul berapa azan? Semayang. Kita tambah satu sunnah baru dalam hidup setiap kali datang peristiwa kebesaran Islam. Semayanglah Ustaz. Selama ni memang kami semayang. Zuhur semayang pukul 3.45. Asar semayang pukul 6.55. Semayang juga tu. Tapi semayang tu tak ada kualiti untuk cegah fahsyah dan mungkar.
Semayang tu dia tak ada kualiti yang kemas untuk cegah fahsya mungkar. Tapi kalau nak semayang cegah fahsya mungkar yang elok tu, dia kena ada ciri-ciri semayang yang betul baru boleh. Maka Isra' Mi'raj ajak kita, laki saya nak abang, semua jenis main masjid surah subuh esok lah. Ni adik-adik kita ni hampa boleh. Subuh esok hampa main boleh. Boleh hampa slow tak dengar. Boleh ke subuh esok? Kuat sikit boleh ke tak boleh subuh? Boleh lah. Kalau anak-anak boleh, kita sap-sap boleh juga lah. Muslimat belakang semua juga lah. Muslimat tak tahu apa jadi belakang. Tutup terus semua. Kan lena terus dalam belakang tu. Tidak tepah kawan tu main WhatsApp ke apa tak tahu lah. Jadi itulah beberapa benda yang boleh kita cakap berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj malam ni. Maaf sangat terlambat ambil masa tuan-tuan yang panjang pada malam ni. Saya sangat rare dan saya pun tak tahu macam mana saya boleh terima jemputan hari bekerja di seberang. Saya jarang terima. Saya rasa tak pernah lagi terima. Mungkin masjid tuan-tuan special. Saya dah ingat tak apalah kot dekat je. Dekat. Nama dia lekat tu. Jadi lambat. Dia tak bergerak tu. Mojok kat sini. Kalau dia Sungai Dua ke apa, dia jauh lagi kan. Dia dekat je tak apalah. Dekat-dekat pun lambat kot. Tambah banyak-banyak, moga ada kebaikan atas pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki, ruang dan peluang. Kita akan bertemu dalam siri-siri akan datang nanti. InsyaAllah. Jadi saya serahkan balik majlis kita kepada Al-Fadhil Tuan Imam yang mulia.